Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu harapkan murid-murid semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta jangan lupa mengamalkan norma-norma baru dalam kehidupan seharian. Untuk pelata pelajaran sejarah tahun 5 pada hari ini, murid-murid akan belajar mengenai institusi raja. Unit 1, Institusi Raja Payung Negara. Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyatakan pengertian raja dan kerajaan. Yang kedua, menerangkan konsep wa'adat antara raja dengan rakyat. Dan yang ketiga, menjelaskan makna daulat dan derhaka. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan institusi raja. Institusi raja diasaskan pada zaman Kerajaan Melayu awal sebagai teras pemerintahan kerajaan. Sejak dahulu lagi, Kerajaan Melayu awal mengamalkan sistem pemerintahan beraja di seluruh negeri. Institusi raja terus diwarisi dan menjadi simbol warisan negara yang dihormati dan disanjungi oleh rakyat Malaysia. Sehingga kini Malaysia masih terus mengamalkan pemerintahan beraja. Di sini murid-murid dapat lihat gambar Raja-Raja Melayu berkumpul semasa mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Seterusnya, mari kita ketahui apakah maksud raja dan kerajaan. Setiap murid perlu mengetahui dan memahami apakah maksud raja dan kerajaan. Raja, apakah raja? Raja bermaksud pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Manakala kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Jadi, sesebuah kerajaan yang diiktiraf dan berdaulat perlu mempunyai raja sebagai pemerintah yang memimpin kerajaan tersebut. Setelah mengetahui maksud raja dan kerajaan, murid-murid perlu mengetahui tentang kedudukan, tugas dan peranan raja. Kedudukan raja terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Hierarki bermaksud susunan atau kedudukan tinggi rendah dalam organisasi atau masyarakat berdasarkan taraf atau kekuasaan. Di sini bermaksud raja mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam sistem pemerintahan sesuatu negeri. Raja berperanan sebagai ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Raja juga perlu memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan agama Islam. Jadi, raja-raja kerajaan Melayu awal menukar gelaran raja kepada sultan selepas kedatangan Islam. Raja atau sultan merupakan payung negeri bagi setiap kerajaan yang ditadbir. Di negara kita Malaysia, terdapat beberapa buah negeri yang menggunakan gelaran sultan. Negeri-negeri tersebut ialah Kedah, Kelantan, Selangor, Johor, Terengganu, Pahang dan Perak. Manakala negeri Perlis masih mengekalkan gelaran raja seperti Kerajaan Melayu awal. Yang di-Pertuan Besar atau Yang Tuan Besar merupakan salah satu gelaran raja dan digunakan di Negeri Sembilan. Terdapat 4 buah negeri yang menggunakan Yang di-Pertuan Negeri, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Sebelum merdeka, Yang di-Pertuan Negeri dikenali sebagai Governor. Yang di-Pertuan Negeri perlu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Malaysia. Setelah mengetahui mengenai raja dan kerajaan, murid-murid perlu mengetahui pula tentang wa'adat. Apakah itu wa'adat? Wa'adat adalah perjanjian. Wa'adat atau perjanjian ini telah dimeterai oleh rakyat dan raja sejak dahulu lagi. Melalui wa'adat atau perjanjian ini, rakyat perlu memberikan taat setia sepenuhnya kepada raja.
manakala raja hendaklah mentadbir dengan adil dan saksama. Hasilnya, keamanan dan keharmonian yang dikecapi selama ini dapat terus dikekalkan. Daulat tuanku. Mesti murid-murid pernah mendengar tentang laungan tersebut, bukan? Mari kita pelajari tentang perkataan daulat. Daulat berasal daripada perkataan Arab iaitu daulah yang bererti kerajaan atau negeri. Daulat bererti lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan dan sifat kepribadian yang unggul untuk memerintah. Negara yang berdaulat bererti negara yang mempunyai hak untuk memerintah. Negara yang berdaulat seperti negara kita Malaysia mempunyai hak untuk memerintah dengan sendiri melalui sistem raja berperlembagaan. Setelah mengetahui maksud daulat, mari kita ketahui apakah itu derhaka. Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Contohnya, seperti mengeluarkan kata-kata kesat dan menghina institusi beraja. Individu yang melakukan kesalahan ini dianggap derhaka dan bakal dikenakan hukuman. Sebagai rakyat, kita perlu patuh dan taat setia kepada raja bagi memastikan negara kita sentiasa aman. Selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini, murid-murid telah mengetahui maksud raja dan kerajaan beserta fungsi dan peranan raja. Murid-murid juga telah mengetahui tentang wa'adat, daulat dan derhaka. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.